Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid, apa khabar? InsyaAllah hari ini kita akan belajar tajuk pecahan. Okey murid-murid, boleh buka buku teks jilid 1 muka surat 82 hingga 84. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, jom kita tengok objektif kita pada hari ini. Okey, 3.1.1, mengenal pasti pecahan wajar sebagai sebahagian daripada satu kumpulan. 3.1.2 pula menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10. Okey, cuba buka muka surat 82. Ada dua orang sahabat yang melihat tertikus di kedai. 3 daripada 4 tertikus ini berwarna merah. 3 daripada 4 ialah 3/4. Okey, ini menunjukkan situasi hariannya yang melibatkan pecahan. Okey, nombor yang berada di atas kita panggil dia pengangka. Okey, nombor yang di bawah ialah penyebut. Contohnya dekat situ 3/4. Jadi 3 itu adalah pengangka, 4 adalah penyebut. Okey, bila mana pengangka lebih kecil daripada penyebut, itu adalah pecahan wajar. Okey, kalau kita nak tahu macam mana pecahan wajar ialah pastikan pengangka dekat atas tu lebih kecil daripada penyebut. Okey? Okey, muka surat 82 lagi, nombor 2. 4 pensel bukan berwarna hijau daripada 5 pensel. Okey, jadi cara kita nak tulis ialah 4/5. Jadi cara nak tulis dalam perkataan ialah 4/5. Okey. Kat situ dia tunjuk macam mana kita nak menulis pecahan dalam bentuk angka ataupun nombor dan juga perkataan. Okey, jom kita tengok muka surat 83 nombor 1. Sini Ustazah ada 2 keping kertas yang sama besar. Okey, yang sama besar. Yang ini Ustazah lipat 6 bahagian. Yang ini Ustazah lipat 3 bahagian. Okey. Jadi walaupun bahagian mereka berbeza, ada 6 bahagian dan ini ada 3 bahagian, tetapi kawasan yang berlorek adalah sama besar ataupun sama nilainya. Okey, jadi kali ini kita nak belajar pecahan setara. Apa itu maksud pecahan setara? Jadi, cara untuk kita menulis pecahan daripada kertas ini adalah, cuba tengok ada 2 kan? 2 yang berlorek. So, cara kita nak menulisnya adalah 2 per berapa bahagian? 6. Jadi, yang ini kita panggil dia pengangka. Okey, pengangka. Ini dipanggil penyebut. Okey. Cuba tengok, pengangka lebih kecil daripada penyebut. Ini dipanggil pecahan wajar. Pecahan wajar pengangka mestilah kecil. Okey, dan penyebut mestilah besar. Murid-murid, jom kita tengok macam mana kita nak menulis pecahan daripada 2 kertas ini. Okey, kertas pertama, macam mana pecahannya? Ditulis sebagai macam mana? 1/3. 1 ni adalah pengangka dan 3 adalah penyebut ataupun jumlah semua. Okey, kertas kedua pula ada 2 yang berlorek kan? Jadi kita buat 2 per jumlah semua iaitu 6. 2/6. Kalau kita tengok kat sini, 2 kertas ini walaupun ada bahagian yang berbeza, yang ini ada 6 bahagian, ini ada 3 bahagian, tapi nilai yang berloreknya adalah sama besar, sama panjang. Jadi macam mana kita nak tahu adakah 1/3 dengan 2/6 adalah pecahan setara?
Jadi kita nak buktikan dia adalah kita kena darab dengan 2. Sama tak? Jadi 1 darab 2 sama dengan 2. Betul? 3 darab 2 sama dengan 6. Jadi betul lah 1/3 dengan 2/6 adalah pecahan setara. Walaupun pengangka dan penyebutnya berbeza. Kita tak percaya lagi. Dia ni pecahan setara. Kita bahagi pula. Bahagi dengan 2. Betul tak? 2 bahagi 2, 1. 6 bahagi 2, 3. Sama tak yang ni dengan ni? Jadi terbuktilah 2 ini adalah pecahan setara. Untuk mengelakkan kekeliruan, pastikan bila pengangka darab dengan 2, penyebut juga akan darab dengan 2. Bila pengangka darab dengan bahagi dengan 2, penyebut juga akan kena bahagi dengan 2. Pastikan sama. Tak boleh lain-lain. Nanti tak sama jawapannya, tak setara. Cuba buka muka surat 83, nombor 2. Adakah 2/10 setara dengan 1/5? Jom kita tengok. Ini Ustazah ada 2 keping kertas yang sama besar tetapi berbeza bahagian. Yang ini ada 5 bahagian dan yang ini ada 10 bahagian. Okey, jadi muka surat yang 83 tu ditanya, adakah 2/10 setara dengan 1/5? Okey, jadi ini ada 10 bahagian dan ada 2 kawasan pelorek. Jadi 2/10. Ini 1/5. Jadi kalau awak tengok daripada kertas ni pun awak dah tahu dan ia ni adalah pecahan setara sebab dia sama besar. Tapi kalau awak tak percaya juga, jom kita buktikan dengan guna cara darab. Okey, jadi kita terus darab. Ni nombor besar kan? Ini nombor kecil. Jadi 10 nak mengkecilkan dia. Jadi kita kena bahagi 10 bahagi berapa akan jadi 5. Kita terus cari yang ada jawapan dia. Okey, konsepnya kat sini, bila pengangka awak bahagi dengan 2 ataupun mana-manalah awak bahagi dengan nombor berapa, mesti penyebut akan ikut sekali. Jadi 2 bahagi 2 sama dengan 1, sama tak? 10 bahagi 2 sama dengan 5. Jadi awak dah tahu ini adalah 1/5 dengan 2/10 adalah pecahan yang setara. Sebab dia sama besar sayang. Dia sama besar. Okey, muka surat 84 ditanya, apakah pecahan setara bagi 1/2? Yang ni sama juga. Okey, jom kita tengok macam mana kita nak buat. Muka surat 84 1/2. Sama juga yang kita nak tengok kan. Jadi kita darab dengan 2. Kita nak cari mana yang setara ataupun sama nilai dengan 1/2 ni. Okey, jadi kita buat percubaan pertama. Kita darab dengan 2 dulu. 1 darab 2. Tolong ingat sifir. 2 darab 2 per 4. Jadi kita dah tahu kat sini 1/2 setara juga dengan 2/4. Okey, jom kita try pula darab dengan 3. 1/2 darab dengan 3. Ingat, bila pengangka darab dengan 3, penyebut pun kena darab dengan 3. 1 darab 3. 3. 2 darab 3. 6. Jadi 3/6 ni juga setara dengan 1/2. Okey, kita boleh darab sampai 4, sampai 5. Okey, jom kita try darab dengan 4 pula. 1/2 darab dengan 4. 1 darab 4. 4. 2 darab 4 per 8. Jadi 4/8 ni juga setara dengan 1/2. Okey, jom kita try darab dengan 5. 1/2 darab dengan ingat darab dengan 5.
Tak cantik. 1 darab 5. 2 darab 5. Jangan lupa per 10. Jadi 5/10 juga setara dengan 1/2. Setara ini maksudnya sama besar, sama nilai, sama panjang, sama apa lagi? Samalah. Okey?